Hai, selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Apa kabar semua? Dalam video ini kita akan bincangkan matematik tingkatan 2, bab 1 pola dan jujukan, standard pembelajaran, menentukan sebutan tertentu bagi suatu jujukan. Sekarang mari kita tengok buku teks muka surat 11. 1.3.2 Sebutan bagi suatu jujukan. Sebutan suatu jujukan dikenali sebagai sebutan ke n dan ditulis sebagai T8, yaitu T ialah sebutan, manakala n ialah kedudukan sebutan. Okey, di sini ada n. Di subtopik yang sebelumnya, yang ini, pola suatu jujukan dalam bentuk ungkapan algebra ini pun ada n. Okey. Ini n lah. Dan 2n ini sebenarnya berbeza. Okey, jangan keliru dengan n di sana dengan n di sini ya. Walaupun buku menggunakan pemboleh ubah n untuk kedua-dua situasi di sini, tapi n ini sebenarnya hanya merupakan shortcut kepada nombor sahaja, n ini. Dia boleh gunakan huruf lain juga, boleh gunakan A, B, C, D, tapi sekarang biasanya orang letak n lah. Maka kita pun guna n. Tapi kamu kena ingat lagi ya, kedua-dua n ini merujuk kepada benda yang berbeza. N di sini, okey, n adalah ungkapan algebra yang kita belajar sebelum ini, ialah untuk menolong kita mengira nombor yang seterusnya dalam suatu jujukan. Tetapi n di sini ialah untuk memberitahu kita kedudukan sebutan tersebut. Okey, kedua-dua n ini adalah n yang berbeza ya. Seterusnya mari kita tengok untuk mewakilkan kedudukan sesuatu sebutan, kita gunakan ini Tn. Contohnya nombor 4 ini ialah T1. Nombor 8 ini ialah T2. Nombor 12 ini ialah T3. Dan nombor 16 ini ialah T4. Maksudnya tempat 1, tempat 2, tempat 3. Macam kita berbaris lah. Kita berbaris di depan sekali. Jadi kita orang yang pertama. Jadi kalau kita orang yang pertama, kita berada lah di tempat yang pertama. Jadi T1 digunakan untuk mewakili tempat yang pertama. Kalau orang kedua, dia akan diwakili oleh T2 dan seterusnya. So, ini cara kita melabelkan kedudukan sebutan di dalam suatu jujukan. Tengok contoh 10 ah. Ini lain pula soalannya. Nyatakan sebutan kelima bagi jujukan nombor berikut. Okey, 2, 10, 18 dan seterusnya. Jadi, pada pendapat anda, apakah nombor seterusnya? Apakah pola untuk urutan nombor ini? Polanya ialah menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Okey, sebab 2 tambah 8 jadi 10. 10 tambah 8 jadi 18. Maka nombor seterusnya 18 tambah 8 akan sama dengan 26. Nombor seterusnya tambah 8 lagi akan sama dengan
34. Nombor seterusnya tambah 8 lagi akan sama dengan 42 dan seterusnya lah. Oke. Soalan minta kita nyatakan sebutan kelima, yaitu T5, tempat yang kelima. 2 ini adalah T1, 10 adalah T2, 18 adalah T3, maksudnya 26 ini adalah T4, dan 34 ini adalah T5. Jadi dengan itu, kita sudah jumpa jawaban kita untuk contoh 10 ini, yaitu 34. Jadi untuk selesaikan soalan macam ini, apa yang kita buat ialah kita boleh senaraikan nombor-nombor dalam urutan nombor itu sehingga tempat yang diperlukan. Contohnya di sini dia nak tempat kelima, maka kita senaraikanlah sampai tempat kelima. Maksudnya kita terus tambahkan sehingga kita dapat nombor yang kita perlukan lah. Oke. Ini kalau kedudukan yang dia nak itu adalah kedudukan yang depan tu. Barulah senang sikit lah. Kalau dia nak kedudukan yang di belakang, di jauh, di belakang tu 10, 20, 30, 100. Kalau nak guna cara senaraikan ini, masa sangat panjang lah. Oke. Jadi bagaimana kita boleh buat sekiranya keadaan macam itu? Nanti kita akan tengok. Jadi sekarang kita pergi ke soalan contoh 11 dahulu. Diberi jujukan nombor 65, 60, 55, 50 dan seterusnya. Tentukan nombor 40 ialah sebutan yang keberapa dalam jujukan itu. Jadi langkah kerjanya senanglah, iaitu kita senaraikan semua nombor dalam urutan nombor itu sehingga kita jumpa nombor 40. Jadi 55, lepas tu 50, lepas tu 45, lepas tu 40. Jadi ini tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga. Maksudnya ini tempat ke-6. Jadi macam itulah cara kita menentukan kedudukan sesuatu nombor dalam suatu jujukan. Oke, jadi sekarang kita pergi buat sesuatu yang lain. Oke, kita akan tengok kalau kedudukan yang diminta itu adalah di belakang sikit, bagaimana kita boleh mencarikan nombor tersebut. Jadi, kalau kamu ada tengok video saya yang sebelum ini, saya telah tunjukkan cara untuk mencarikan pola suatu jujukan nombor dengan menggunakan ungkapan algebra dengan cara ini. Yaitu, saya tengok dulu polanya. Contohnya, pola ini adalah tambah 4, tambah 4, tambah 4. Maka saya akan ambil nombor yang pertama, sambung dengan polanya, lepas tu di belakang pola tu letak dengan N, dan cakap N sama dengan sifar 1, 2, 3, dan seterusnya kan. Maka dengan menggunakan ilmu pengetahuan ini, sekarang kita akan carikan. Kalaulah saya nak buat mencarikan sebutan yang ke-10 dalam jujukan ini, bagaimana kita boleh buat? Oke. So, kalau kedudukan yang ke-10 sampai ke subtopik ini, kita akan gunakan T10 kan? Yaitu Tn. Oke. Tapi sekarang N ini berlainan dengan N ini pula. Dan juga inilah, sebab dua-dua N inilah sama. N hanya merujuk kepada nombor sahaja.
Oke, jangan pikir banyak sangat pasal N itu ah. So, T10, kedudukan yang ke-10. Kalau kamu pikir-pikirkan, ini ialah kedudukan yang pertama kan? Betul tak? Sebab untuk yang ini, bila N sama dengan sifar, hasil ini ialah sama dengan 4, yaitu kedudukan pertama. Maka kita cuba kaitkan dengan T10 ini. Coba kamu pikir-pikirkan. Kalau T1, kita gunakan N ialah sifar. Maka kalau kita cari T2, kita akan gunakan N sama dengan 1 kan. Kalau T3, kita akan guna N sama dengan 2 lah. Yaitu kita akan ada 4 tambah 4, 2 sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12. Yaitu nombor 12 ini. Oke. Nah, 12 ini ya. Jadi, kalau T10, kalau T10, kita akan letak 4 tambah 4. Apa nomornya? Ini 3, ini 2. So, kalau ini 10, ini akan sama dengan 9. Maka akan sama dengan 4 tambah 36 sama dengan 40. Boleh paham tak? Oke ya. Kalau belum paham, mari kita tengok contoh seterusnya lah. Oke, yang ini ya. Padamkan semua ini dulu. Contoh ini nomor 2, 10, 18, 26. Lepas tu 34 dan seterusnya kan. Terus sekarang, kalau saya nak cari apakah T10, bagaimana cari kedudukan yang ke-10 di tempat yang ke-10? Apakah nombornya? Selain daripada kita senaraikan setiap nombor secara perlahan-lahan satu demi satu, kita juga boleh mencarikan pola dalam bentuk ungkapan algebra. Yaitu untuk soalan ini, pola dalam bentuk ungkapan algebranya akan sama dengan 2 tambah 8N. Dengan keadaan N ialah sifar 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, apabila N sama dengan sifar, kita akan ada tempat yang pertama. Apabila N sama dengan 1, kita akan ada tempat yang kedua. Apabila N sama dengan 2, kita akan ada tempat yang ketiga. Di tempat yang ke-10, kita akan ada N dengan nombor apa? Nombor 9. Oke, boleh tak Anda nampak perkaitan di antara kedudukan dengan N untuk pola dalam bentuk ungkapan algebra ni? Bezanya adalah kurang 1 kan? Oke, tapi seperti yang saya telah cakap dalam video saya yang sebelum ini, tak semestinya pola ungkapan algebra mesti dalam bentuk ini. Oke, mungkin Anda boleh dapat dalam bentuk lain lah. Jadi yang pentingnya kamu mesti fikirkan berkaitan di antara kedudukan tempat tu dengan N yang kamu wakilkan untuk pola ungkapan algebra itu. Jadi sekarang, kalau di tempat yang ke-10,
kita gunakan N nombor 9, maka nilai di tempat yang ke-10 akan sama dengan 2 tambah 8 darab 9 sama dengan 2 tambah 72, yaitu 74. Oke, tadi buku teks tanya nombor 5 kan, sebutan ke-5, T5. Jadi T5 ialah 34 yang kita sudah jumpa tadi lah. Mari kita gunakan benda yang sama juga untuk mencari jawapan. Tengok samakah tidak. T5 sama dengan 2 tambah 8, 4 sama dengan 2 tambah 32 sama dengan 34. Oke, so inilah cara kedua yang kita boleh gunakan untuk mencarikan sebutan keberapa dalam suatu rujukan. Oke, di sini ya, maklumat penting-pentingnya lah ini. Tn ini. Oke. N ini tak penting langsung ya. Oke. N ini hanyalah menunjukkan kedudukan keberapa sahaja, yaitu tempat yang pertama, tempat yang kedua, tempat ketiga. Macam itu saja kegunaan huruf N di sini. N di sini yang penting. Oke. N di sini ya. N di sini yang penting. Ini punya N baru penting. N dalam ungkapan algebra yang penting. Kamu mesti ingat N ini. Dan nombor-nombor yang digunakan untuk mewakili N ini. Yang N ini hanya menunjukkan kedudukan tempat nombor itu sahaja dalam sesuatu rujukan. Oke. N ini ya. N ini langsung tak penting ya. Oke. Hanya menunjukkan tempat keberapa saja. Jangan sekali-kali keliru dengan kedua-dua N ini. Sebab mereka tak ada huruf lain nak guna, jadi guna N sajalah. Sebab N itu nombor kan. Okay? Kan nombor juga bermula dengan N. Dalam video sebelum ini, saya juga pernah cakap cara ini, okay, di mana macam nombor pertama tambah ataupun tolak nombor pola tu, lepas tu sambung dengan N di belakang. Tak semestinya semua soalan pakai cara ini ya, untuk yang tambah tolak tu. Okey, contohnya untuk 4, 8, 12, 16 ini. 4, 8, 12, 16 ini. Yang ini dia juga boleh ada pola lain selain daripada 4 tambah 4N dengan N sama dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita juga boleh ada pola macam ini, yaitu 4N sahaja. Tapi dengan ini, N-nya akan sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Contohnya, bila N sama dengan 1, kita akan dapat 4 darab 1 dapat 4. Bila N sama dengan 2, kita akan dapat 4, 2 sama dengan 8. Bila N sama dengan 3, kita akan dapat 4, 3, 12. So, samalah dengan ini, 4, 8, 12, 16. Oke, so itu yang saya masukkan. Bukan satu jawapan sahajalah untuk semua rujukan yang diberi. Oke, dia mungkin ada dua jawapan yang berlainan bergantung dengan N yang kita nak pakai lah. So, bagaimana kita tulis N tu sangat penting. Kalau kita gunakan cara yang ini, dan kita guna N sama dengan 1,
yaitu N bermula dengan 1, maka jawapan ini salah, walaupun depan ini sama. Oke, so bagaimana kita mewakilkan N? Sangat penting ya. Nah, kalau untuk yang bawah ini pula, kalau kita mulakan N dengan sifar, yang ini pun salah juga. So, bagaimana kita tuliskan ungkapan algebra? Kita juga perlu tuliskan N yang betul untuk ungkapan algebra tersebut. Dan seterusnya, rasanya, nah, sudah habislah perbincangan kita untuk subtopik menentukan sebutan tertentu bagi suatu tujukan. Kalau Anda rasa video saya ini masih boleh tahan, jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan video yang seterusnya dari saya. Terima kasih. Bye-bye.